Semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Hamba Kristus yang pertama apa? Seorang penata layan Kristus yang dapat dipercaya. Yang kedua, seorang yang berani menderita demi Kristus. Yang ketiga, seorang yang melayani dengan motivasi untuk membangun orang lain di dalam Kristus. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. 我们一起来看哥林多前书4章第1节到第21节。 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 21. 哥林多前书第4章第1节到第21节。 Nah, kita tidak akan membaca secara keseluruhan, kita akan membaca ayatnya yang pertama saja, satu kali dalam bahasa Indonesia, lalu satu kali di dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Diaken Raymond Liu. 我们单单念第1节，先用英文，然后用中文。 Yang Indonesia bersama-sama dengan saya, ayat 1. 1, 2, 3, ya. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 人应当以我们为基督的指示，为神奥秘事的管家。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姐妹， Pada zaman dahulu kala, ketika masih zaman perbudakan, 以前当有那个奴隶制度的时候， nah, kapal-kapal besar yang mengarungi lautan itu biasanya digerakkan oleh tenaga manusia. 以前很大的船，那个围绕海洋的船，都是以人力来推动的。 Mereka adalah para budak yang dirantai di bawah geladak kapal. 那一些就是一些奴隶，他们是放在舱下，他们是在用他们的力量来推动这个船。 Saudara-saudara, para budak inilah yang harus mendayung kapal itu, mengarungi lautan yang luas dan melewati gelombang badai yang dahsyat sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh tuannya. 这些大船呢，就是有这些奴隶，用他们的力量来划船，就围绕海洋到目的地。 Saudara-saudara, para budak ini melakukan satu tugas yang sangat melelahkan. 这些奴隶是会很大的力量来做这些他 Satu 们的工作， pekerjaan yang sangat berat. 是非常重的一个工作， Sekaligus satu pekerjaan yang tidak terlihat. 是一个看不到的一个工作。 Saudara-saudara, bagi seorang budak pendayung kapal sama sekali tidak ada glamor. 这些划船的工人一点也没有什么荣耀光荣， Tidak ada pujian dan kekaguman dari orang lain. 人不会羡慕他们或者称赞他们， Karena pekerjaan itu memang sebagian besar tidak diakui dan tidak dihargai oleh orang lain. 因为这些工作被别人看来是卑贱的。 Nah, saudara-saudara, menariknya gambaran seperti inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika menyebut dirinya dan pelayan-pelayan Kristus yang lain sebagai hamba Kristus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama yang kita baca pada hari ini. 但是使徒保罗就是用这一幅图画来描述我们成为基督仆人的情况。 Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan seorang hamba Kristus layaknya seperti seorang budak pendayung di dalam sebuah kapal yang besar yang bernama Kerajaan Allah. 使徒保罗呢，就是用这幅图画来描述我们成为基督仆人的，就好像那些划大船的那些奴隶。 Mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka bekerja untuk Kristus. 他们并不是努力为做自己的目的，而是为做基督。 Mereka tidak bekerja untuk keinginan diri mereka sendiri, tetapi mereka bekerja semata-mata hanya untuk keinginan Kristus. 他们并不是为了自己的目的而花他们的精力，而是为了基督的目的。 Mereka melayani bukan untuk kemuliaan diri,
tetapi mereka melayani semata-mata hanya untuk kemuliaan Kristus yang mereka layani. 他们并不是为了自己的荣耀而努力，他们却是以为基督的荣耀而努力。 Saudara-saudara, satu hal yang harus kita mengerti, satu hal yang harus kita pahami, bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita semua adalah hamba Kristus. 弟兄姐妹，我们要知道，每一个被神所救赎的人，我们都是基督的仆人。 Semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. 被神救赎的人，我们是被神所拥有的，我们是服侍神的仆人。 Nah, oleh sebab itulah kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Kristus yang sudah menebus kita. 所以，我们并不是为了自己活着，而是为了那已经救赎我们的基督而活。 Oleh sebab itulah kita harus melayani Kristus, bukan melayani diri kita sendiri. 所以，我们要服侍我们的主，我们的主耶稣，并不是服侍自己。 Nah, oleh sebab itulah di dalam hidup ini kita harus hidup menyenangkan Kristus, bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri. 所以，我们在这个生活里面，我们就要讨基督的喜悦，并不是讨自己的欢喜。 Oleh sebab itulah di dalam hidup ini kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, bukan kehendak diri kita sendiri. 所以，我们这一生，我们就要追求，要认识什么是主耶稣基督的旨意，并不是追求自己所要的。 Pertanyaannya, apa artinya menjadi seorang hamba Kristus? 但是最基本的问题就是说，到底成为基督的仆人是什么意思？ Saudara-saudara, berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang hamba Kristus, 根据保罗自己个人的经验，成为神的仆人。 Rasul Paulus memberikan penjelasan mengenai apa artinya menjadi seorang hamba Kristus kepada orang-orang Kristen di Korintus, termasuk kita pada hari ini, khususnya dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 21 yang kita baca pada hari ini. 所以保罗就用这段经文来向那时候的信徒，也向我们今天所有的弟兄姐妹解释什么叫做成为基督的仆人。 Yang pertama, 第一， hamba Kristus adalah seorang penata layan Kristus yang dapat dipercaya. 第一就是说，神的仆人是被神所信任的管家。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 这个我们可以从第1节到第7节可以看到。 Nah, saya bacakan saja bagi kita ayat 1 dan ayat 2. Alkitab mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 人应当以我们为基督的指示，为神奥秘事的管家，所求于管家的是要他们有忠心。 Saudara-saudara, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai seorang hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. 保罗称他自己是一个被信任的管家，被信任的神的仆人。 Pertanyaannya, apa itu rahasia Allah? 那这边所讲的神的奥秘是什么呢？ Rahasia Allah itu adalah Injil Yesus Kristus yang mulia. 这个奥秘是就是讲到主耶稣奇妙的福音。 Jadi seorang hamba Kristus adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang mulia. 一个被信任的一个管家，是我们是被交托一个奇妙的救恩的福音。 Seorang hamba Kristus adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan dan merupakan satu-satunya pengharapan bagi manusia yang berdosa. 被信任的管家就是要这个怎么样传基督奇妙的福音，来传给
世界上这个是唯一的救赎。 Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua bahwa yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian bahwa mereka ternyata adalah orang yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 第二节，保罗就是告诉我们说，成为管家所求于他的，就是要他有忠心。 Jadi seorang hamba Kristus haruslah orang yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 成为基督的仆人是一个值得被信任的人。 Saudara, kata pelayan di dalam ayat ini 这个管家呢， itu bisa digambarkan seperti seorang pengurus rumah yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk mengurus seluruh harta bendanya dan hamba-hamba atas nama tuannya. 就是一些被信任管一个主人的家的人，甚至他主人家里的一些仆人都是由他来管。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. 所以成为管家是一个特权，是神赐给我们的特权。 Kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk berbagian di dalam pekerjaannya yang besar, di dalam pekerjaan yang mulia di dalam dunia ini. 我们被神所信任，使我们能够在他的国度的事工上有分。 Tetapi dari sini juga kita bisa melihat bahwa pelayanan itu bukan saja sebuah hak istimewa, tetapi juga satu tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah yang mempercayakan pelayanan itu kepada 但 kita. 是这个不是单单特权，而是一个责任，是我们要在神面前负责的责任。 Nah, karena itu menjadi seorang hamba Kristus bukan hanya sebuah hak istimewa, tetapi juga sebuah tanggung jawab di hadapan 所以 Allah. 成为神的仆人，并不是单单我们拥有特权，而是我们也有责任。 Jadi sebagai seorang hamba Kristus, kita harus mengerti bahwa kita bukanlah pemilik pelayanan, tetapi kita hanya dipercayakan untuk menjadi penata layan dari pelayanan Allah yang dipercayakan kepada kita. 所以，我们成为神的仆人，并不是说我们拥有我们的事工，而是说我们被信任来做神的事工。 Kita bukanlah tuan atas pelayanan itu sendiri. 我们并不是那个事工的主人， Tapi kita hanya penata layan yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengerjakan pelayanan-pelayanannya di dalam dunia ini. 我们是被信任的管家来做这些事工。 Oleh sebab itulah kita harus menjadi seorang hamba Kristus yang dapat dipercaya. 所以，我们要成为能够被信任的神的管家。 Oleh sebab itulah kita harus menjadi seorang hamba Kristus yang dapat diandalkan. 所以，我们要成为一个能够被靠得住的仆人。 Oleh sebab itulah kita harus menjadi seorang hamba Kristus yang dapat menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. 所以，我们要尽力的把神托给我们的事工，把它做好。 Saudara-saudara, karena seorang hamba Kristus adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, 因为神的仆人是神所相信的人， maka Alkitab di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7 mengingatkan dua hal penting yang harus kita ingat, yang harus kita tahu. 所以保罗在第2节到第7节来提醒我们两件事。 Yang pertama, pelayanan kita akan dinilai oleh Allah. 第一就是神会判断我们的事工， Jadi karena pelayanan itu dipercayakan oleh Allah kepada kita, maka yang pertama harus kita ingat bahwa pelayanan itu kelak akan dinilai oleh Allah. 因为神已经交托给我们事工，所以我们要记得有一天我们要在他面前来负责他所赐给我们 Hal 的。 ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. 我们看到第2节到第5节， Saudara, kepada orang-orang Kristen di Korintus, 对于哥林多教会的会众， Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang paling berhak menghakimi dan menilai pelayanannya sebagai seorang hamba Kristus bukanlah jemaat di Korintus. 能够判断我们服侍的，并不是在教会的会众，
Orang yang paling berhak menghakimi dan menilai pelayanannya bukanlah manusia, 能够判断我们的服侍的并不是人， melainkan Allah sendirilah yang akan menilai dan menghakiminya. 而是神自己，他要判断我们所做的服侍。 Di hadapan penghakiman Allah, 在神的判断之下， apa yang tersembunyi di dalam kegelapan akan disingkapkan. 他会照出暗中的隐情， Bahkan motivasi hati seseorang di dalam melayani akan ditelanjangi. 而且他要显明我们心里面的意念。 Segala sesuatu akan terbuka di hadapan Allah. 在神面前，一切都会照出来。 Dan di dalam penghakiman itulah kelak 就是在神的审判之下， Allah akan memberikan upah kepada hamba-hamba yang didapatinya telah menjalankan pelayanan yang dipercayakannya dengan setia. 神会赏赐那些忠心的仆人。 Saudara-saudara, ingat bahwa sebagai hamba-hamba Kristus, 弟兄姐妹，我们要记得成为基督的仆人。 kita semua adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjalankan pelayanannya di dalam dunia ini. 神是信任我们要去做他所交托给我们的事工。 Satu hari nanti kita semua akan dihakimi oleh Allah. 我们每一个人有一天都是会被基督所审 Kita 判。 semua tanpa terkecuali akan dinilai di hadapan penghakiman Allah. 神会我们会在基督面前被神所判断。 Kita semua akan mempertanggungjawabkan pelayanan kita di hadapan Allah. 我们都要在神面前来负责我们所做的事工。 Saudara-saudara, di dalam kesadaran akan hal inilah, maka Rasul Paulus menasehati Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2, bahwa di hadapan Allah yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, tunaikanlah tugas pelayananmu. 所以保罗就提醒提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，祝福你，勿要传道，不论得死不得死，总要专心，并用百般的忍耐，用各样的教训责备人、警戒人、劝勉人。” Oleh sebab itu, sebagai hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang penata layan Kristus, baik di dalam rumah tangga kita, 所以，我们被信任成为神仆人的，不管是在我们家庭里面， apakah kita sebagai seorang suami ataukah kita seorang istri, 不管我们是成为丈夫或成为妻子， pelayanan kita akan dinilai oleh Allah. 我们所做的事，神都会判断。 Kelak suami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. 成为丈夫的要在神面前负责， Kelak istri juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah. 做妻子的也是要在神面前负责。 Sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani di dalam keluarga kita masing-masing. 我们成为神的仆人，我们都在我们的家里面，我们要服侍， Baik sebagai orang tua atau sebagai anak. 或者成为家长的，或者成为子女 Baik 的， sebagai mertua atau sebagai menantu. 成为一个岳父岳母的，或者成为媳妇女婿的。 Ingat, kelak pelayanan kita akan dinilai oleh Allah. 我们要记得，有一天我们会在神面前被审判。 Semua orang tua akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Allah. 做家长的要在神面前要负责， Semua anak-anak akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman 做 Allah. 子女的也一样，在神面前要负责。 Mertua menantu juga sama-sama akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Allah. 做岳父岳母或者女婿媳妇的，也是在神面前负责。 Demikian juga sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan oleh Kristus untuk menjadi penata layannya di marketplace. 或是成为神仆人，在职场上服侍的， Baik sebagai seorang pengusaha, 不管是成为一个企 sebagai 业 seorang 家， pebisnis, 成为经营家， sebagai seorang pekerja, 或者说上班族， sebagai seorang tenaga profesional dan lain sebagainya. 或者成为专员。 Ingat, semua pelayanan itu kelak akan dinilai oleh Allah.
我们要记得有一天我们所做的一切事工都要在神面前负责。 Sebagai pengusaha kita akan berdiri di hadapan penghakiman Allah. 成为企业家的，我们要在 Sebagai 神面前 pekerja kita akan mempertanggungjawabkan pelayanan kita di dalam pekerjaan di hadapan penghakiman Allah. 上班的，我们也要在神面前来负责我们所做的 Seorang 工作。 pebisnis akan mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan penghakiman Allah. 做生意的也是要在神面前负责。 Seorang tenaga profesional kita masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah. 做专业的也是一样。 Dan sebagai pelayan-pelayan Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Dia di dalam gerejanya. 成为被神所信任基督的仆人，在教会服侍的， Baik sebagai seorang hamba Tuhan, 或者成为神的仆人， sebagai seorang diaken, 成为执事， sebagai seorang aktivis, 成为在教会的， ataukah kita sebagai 主要 jemaat biasa. 或是成为一个平信徒。 Ingat, semua pelayanan kita akan dinilai oleh Allah. 我们要记得，我们一切的服侍，有一天都会在神面前得到神的判断。 Hamba Tuhan akan berdiri di hadapan penghakiman Allah, mempertanggungjawabkan segala pelayanan. 当牧师传道的，有一天会在神面前来负责，我们所做的事工。 Diaken-diaken akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Allah. 做执事的也是一样， Aktivis akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Allah. 在教会做领袖的也是一样。 Dan seluruh jemaat kita masing-masing kelak akan bertanggung jawab di hadapan penghakiman Allah. 每个弟兄姐妹都要在基督面前，有一天要扶持我们所做的一些事工。 Nah, oleh sebab itu marilah kita menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita masing-masing dengan sepenuh hati kita. 所以我们要在神面前来忠心的来做他所托付我们的事工， Marilah kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. 要让我们能够全心全意的忠心的去做， Marilah kita menjalankannya dengan hati yang takut dan gentar di hadapan Allah. 用一个敬畏神的心来做。 Sebagai seorang pelayan-pelayan yang dapat dipercaya, karena kelak pelayanan kita akan dinilai dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 我们这些已经被神所信任成为神仆人的，有一天我们的事工必须在他面前得到他的审判。 Hal yang kedua yang harus kita ingat sebagai seorang hamba Kristus yang diberi kepercayaan oleh Allah. 第二点， Yang kedua adalah jangan memegahkan diri atas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. 我们不要为着我们所领受的职分而觉得自夸。 Saudara, hal ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. 这个是在第6、第7节我们可以看到的。 Rasul Paulus mengatakan bahwa prinsip ini berlaku bagi dirinya maupun hamba Kristus yang lain, seperti halnya Apolos yang melayani jemaat di Korintus ketika itu. 他说，这个原则并不是单单他自己，其他的同工也是要遵守这个原则。 Dan ini juga berlaku untuk seluruh jemaat di Korintus. 这个原则也是有效于全部在教会里面的。 Supaya jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 直到没有一个人为做他们所做的服事而夸口， Dengan cara membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. 或者同工之间做一些比较。 Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat di Korintus. 这个就是在哥林多教会所发生的事情。 Karena kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 3, 因为当我们看哥林多前书di sana kita akan melihat bahwa dalam jemaat di Korintus ada yang berkata aku dari golongan Paulus, sementara yang lain berkata aku dari golongan Apolos. 有一些信徒他们是说我们属保罗的，有一些信徒说我们是属阿波罗的。 Dan itu menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. 那就产生在教会里面的纷争结党。 Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan 7 ini mengingatkan hal itu tidak boleh terjadi. 所以保罗在这个哥林多前书第4章第6到7， Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri atas pelayanannya. 让我们不要围着我们事工而夸口。 Karena semua pelayan hanyalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk berbagian di dalam pelayanannya. 因为我们所做的服事，
只不过是我们从神所领受的。 Nah, oleh sebab itulah sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk melayani, 所以我们这一些被信任成为神基督仆人的， kita harus tahu diri 我们要知道， dan bisa memposisikan diri 我们要知道我们的身份， sehingga kita tidak bermegah diri di dalam melayani. 使我们在服事上不会自夸。 Saya ulangi. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan pelayanan kepada kita, 所以我们这一些已经被信任的神的仆人， kita harus tahu diri dan dapat memposisikan diri 我们要醒悟，我们要知道， sehingga tidak bermegah diri di dalam melayani. 使到我们不会为了我们所领受的事工而自夸。 Nah, oleh sebab itu sebagai hamba-hamba dari Tuhan Yesus Kristus, 所以我们成为基督仆人的。 apakah hari ini kita sudah menjadi seorang penata layan yang dapat dipercaya, seorang penata layan yang dapat diandalkan? 我们是不是已经成为能够被信任、能够被可靠的管家呢？ Apakah kita sudah menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing, baik di dalam rumah tangga kita, 我们是不是已经尽我们的力量做我们所领受的事工，不管是在我们家庭里面， baik di dalam keluarga kita masing-masing, 或者在我们亲戚朋友里面， baik di dalam marketplace kita, 或者在我们的职场上， maupun di dalam gereja Tuhan di tempat ini? 或者在教会里面， Sudahkah kita menjalankan semua pelayanan itu dengan sebaik-baiknya? 我们有没有尽力去做这些事工？ Menjalankannya dengan sepenuh hati kita. 我们有没有全心的去做？ Menjalankannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan 我 Allah. 们有没有这个能够负责任的去做？ Ingat, satu hari kelak kita semua akan mempertanggungjawabkan pelayanan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita di hadapan penghakiman. 我们要记得，我们所做的一些事工，有一天我们要在神面前负责任。 Dan ingat, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. 有记得，我们当作不要有一个人会夸口， Karena pelayanan yang ada pada kita hari ini itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. 因为我们所做的一些服事，只不过是神因信任、相信我们而给我们的。 Jadi yang pertama, hamba Kristus adalah seorang penata layan Kristus yang dapat dipercaya. 所以第一个就是基督的仆人是一个能够被信任的管家。 Yang kedua, 第二， hamba Kristus adalah seorang yang berani menderita demi Kristus. 神的仆人是一个愿意为神受苦的管家。 Saudara-saudara, hal ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 我们可以看到第8节到第13节。 Jika kita membaca di dalam ayat 8 sampai ayat 13 ini, 如果我们看这个第8节到第13节， kita akan melihat Rasul Paulus dengan ironi mengkontraskan kelimpahan hidup yang dialami oleh jemaat di Korintus dengan kondisi yang dialami oleh hamba-hamba Kristus, termasuk dirinya yang sangat menderita demi Injil Yesus Kristus. 在这一段经文里面，保罗就比较哥林多教会会有所过的富足的生活，来和保罗和其他同工所过的艰苦的生活。 Rasul Paulus berkata di dalam ayat 8 dan 9, 保罗在第8、第9节这么说： kamu telah kenyang, 你们已经饱足了， kamu menjadi kaya, 已经丰富了， bahkan menjadi raja. 甚至自己做完了。 Tetapi Allah memberikan kepada kami tempat yang paling rendah. 但是神却给我们一个最低的职位， Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. 好像被钉死罪的囚犯，我们成了一台戏，给世人和 Bagi 天使观看， malaikat-malaikat dan bagi manusia. 给世人和天使观看。 Dan di dalam ayat 10 dia melanjutkan demikian. 第10节怎么说？ Kami bodoh oleh karena Kristus, 我们为基督的缘故算是愚拙的， tetapi kamu arif di dalam Kristus. 但是你们在基督里倒是聪明的。 Kami lemah, tetapi kamu kuat. 我们软弱，你们倒强壮； Kamu mulia, tetapi kami hina. 你们有荣耀，我们倒被藐视。 Dan di dalam ayat
11 sampai 13 dengan kesedihan yang menyayat hati dia berkata. 然后第11到第13节，他很悲伤的这么说： Sampai pada saat ini kami lapar, 直到如今，我们还是又 kami 饥 haus, 又渴， telanjang, 又赤身露体， dipukul, 又挨打， hidup mengembara. 又没有一定的住 Kami 处。 melakukan pekerjaan tangan yang berat, 我们劳苦的做工， dimaki, 被人咒骂， dianiaya, 被逼迫， difitnah. 被毁谤。 Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, 我们在世界上成为污秽， sama dengan kotoran dari segala sesuatu. 万物中的渣滓。 Saudara, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan Kristus adalah jalan salib, jalan Kristus adalah jalan penderitaan. 保罗在这一段经文所描述的，就是告诉我们，成为基督的仆人，我们所走的道路是一个十字架的道路，是一个遇到种种困难的一个道路。 Saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. 主耶稣自己告诉我们说，要跟随我的，就要舍己背起十字架来跟从我。 Oleh sebab itu seorang hamba Kristus haruslah orang yang berani menderita demi Kristus. 所以成为基督的仆人，我们是要准备我们去走这个痛苦的道路。 Sebab Kristus sudah terlebih dahulu menderita bahkan mati untuk melayani kita. 因为主耶稣自己为做服侍我们而受苦。 Karenanya di dalam konteks penderitaan, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan di dalam Matius pasal 10 ayat 24. 所以这个在讲到困苦的时候，在马太福音第10章第24节， Seorang hamba tidak akan pernah lebih daripada tuannya. 所以主耶稣这么说：学生不能高过先生。 Jika Kristus sendiri telah mengambil jalan penderitaan, bahkan mati demi melayani kita, 如果主耶稣他自己走上这个十字架的道路，为我们死， sudah seharusnya sebagai hamba Kristus, kita juga harus berani menderita demi melayani Kristus. 我们成为神的仆人，我们是照样要为做服侍我们的神而受苦。 Saudara-saudara, tidak ada salib derita yang terlalu berat yang dapat kita pikul di dalam melayani Kristus. 在服侍的道路上，没有一个十字架是超过我们能力所能担当的。 Karena Kristus sudah terlebih dahulu memikul salib derita di atas Golgota demi melayani kita. 因为主耶稣已经先把十字架抬起来，在哥哥他为我们受死。 Tidak ada penderitaan yang terlalu berat yang bisa kita tanggung demi melayani Kristus. 我们所遇到的困难，没有一个太大的， Karena Kristus sudah terlebih dahulu menanggung penderitaan kita yang terberat di atas kayu salib. 因为主耶稣已经把我们最大的痛苦已经在十字架上担当了。 Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita korbankan demi Kristus. 我们不能够为做基督做一个很超过我们能力的牺牲。 Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya bahkan sampai mati demi melayani 因为主耶稣已经为做我们，已经先牺牲他自己，在我们在十字架上。 Nah, karenanya sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Kristus, 所以我们这些被信任基督的仆人， baik itu di dalam rumah tangga kita masing-masing, 不管是在我们的家庭， marilah kita menjadi suami istri yang baik di hadapan Allah. 让我们成为一个神面前好的丈夫，还有好的妻子。 Sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Dia di dalam keluarga kita masing-masing. 在我们家庭里面，在我们亲戚朋友里面，也能够成为一个基督的仆人。 Jadilah orang tua yang baik. 让我们也成为一个好的家长， Jadilah anak-anak yang baik. 成为好的子女， Jadilah mertua menantu yang baik. 成为
岳父岳母，好的岳父岳母，好的媳妇。 Sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Dia di dalam dunia kerja, di dunia usaha, di dalam profesi kita masing-masing. 在职场上，我们也是要尽我们的力量， Jadilah seorang pekerja yang jujur. 让我们成为一个诚实的， Jadilah seorang pengusaha yang jujur. 让我们成为一个 Jadilah seorang pebisnis yang jujur. 诚实的商人， Jadilah seorang tenaga profesional yang punya integritas di hadapan Allah. 让我们成为一个忠心的一个专业人士。 Sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Dia di dalam gerejanya. 让我们成为神仆人，被信任在教会服侍的， Jadilah hamba Tuhan yang baik. 成为我们好的仆人， Jadilah diaken yang baik. 成为好的执事， Jadilah aktivis-aktivis yang baik. 成为好的教会领袖， Jadilah jemaat yang baik. 成为好的信徒。 Nah, marilah kita semua menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan setia. 让我们忠心的服侍。 Sekalipun mungkin kita mengalami banyak penderitaan. 虽然我们遇到很多的困难， Karena Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 在哥林多后书第2章那边讲到， Semua orang yang mau hidup beribadah, semua orang yang mau hidup saleh di dalam Kristus Yesus pasti akan menderita. 在神面前要过着虔诚生活的，必定会受苦。 Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, 如果我们真的要执行神所委托我们的事工， pasti akan banyak kesusahan, 一定会遇到很多的困难， pasti akan banyak penderitaan. 一定会遇到很多的痛苦。 Tapi marilah kita menjalankannya dengan setia. 让我们忠心的去执行。 Sekalipun ada harga yang mahal yang harus kita bayar, 虽然我们要付上很大的代价， sekalipun ada banyak hal yang harus kita korbankan. 虽然我们要牺牲一切， Karena seorang hamba Kristus sejati 因为一个忠心的仆人， tidak akan memilih karpet merah di dalam melayani, 我们并不是要得到荣耀， tapi berani menderita bagi Kristus 但是能够勇敢的为基督受苦， yang sudah terlebih dahulu menderita bahkan mati demi melayaninya. 因为他已经为我们献为我们受苦。 Apa artinya menjadi seorang hamba Kristus? 成为基督的仆人是什么意思呢？ Yang terakhir, yang ketiga, 最后一点， hamba Kristus adalah seorang yang melayani dengan motivasi untuk membangun orang lain di dalam Kristus. 成为基督的仆人，要在基督里要有建立同工的动机。 Saudara, hal ini yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. 我们可以从第14节到第21节可以看到， Saudara, di dalam bagian ini Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tujuan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Kristus dalam memberi nasihat kepada jemaat di Korintus bukanlah untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun mereka di dalam Kristus. 保罗写这些经文，并不是用来批评，或者说责备这些哥林多的会友，而是要兼顾他们。 Bahkan Rasul Paulus sendiri menyebut jemaat di Korintus sebagai anak-anak rohaninya. 保罗自己称他们成为他们的儿女， Dia menyebut jemaat di Korintus sebagai anak-anak yang kukasihi. 保罗称哥林多教会的信徒是他自己亲爱的儿女。 Dan dia sendiri memposisikan dirinya sebagai bapa rohani yang telah melahirkan mereka melalui berita Injil yang ia beritakan. 甚至保罗自己称为他是他们属灵的父亲，因为保罗已经在基督里用福音生了他们， Jadi kita bisa melihat seorang hamba Kristus, 所以成为基督的仆人。 Rasul Paulus melayani dengan motivasi untuk membangun orang lain di dalam Kristus. 保罗是用一个建造信徒的一个动机来服侍。 Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 16 sampai 17 dia bukan saja menegur jemaat di Korintus, 所以在第16、17节，他并不是单单责备这个哥林多的信徒，
tetapi dia juga menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang-orang percaya di Korintus. 甚至他在哥林多教会也把自己当作是一个成为模范。 Dia bukan saja mengajar, menegur jemaat di Korintus, 他并不是教导指背， tetapi dia sendiri menjadi role model untuk membangun orang-orang percaya di dalam Kristus. 他也是成为信徒们的一个榜样。 Saudara-saudara, sebagai seorang hamba Kristus, 成为基督的仆人， kita harus melayani dengan motivasi untuk membangun orang lain di dalam Kristus. 我们要有一个建造同工的一个动机在我们里面， Baik di dalam perkataan kita 用我们的言语， maupun di dalam teladan hidup kita yang bisa dilihat oleh 或者我 orang 们 lain. 生活的见证。 Sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan untuk melayani Dia di dalam dunia ini, 成为被神所信任基督的仆人， baik di dalam rumah tangga kita masing-masing, 在我们的家庭， dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, 在我们的亲戚朋友之间， di tengah-tengah dunia kerja kita 在我 masing-masing, 们的职场上， di dalam profesi kita masing-masing, 在我们的专业里面， dan juga di dalam melayani Dia di dalam gerejanya. 或者在我们的教会的服侍， Marilah kita melayani dengan motivasi untuk membangun orang yang kita layani di dalam Kristus, bukan untuk saling menjatuhkan. 我们要有一个建造同工的动机在里面，不是有一个互相攻击的一个动机。 Marilah kita melayani untuk saling menguatkan, bukan untuk saling melemahkan. 我们要彼此的鼓励，并不是要彼此的批评。 Karena sebaik-baiknya pelayanan seorang pelayan Tuhan adalah membangun orang lain, 因为一个最好的服侍就是一个建造同工的服侍， bukan menjatuhkan. 并不是来让他们跌倒。 Hasil keberhasilan dari pelayanan seorang hamba Tuhan 一个神仆人的成功， adalah ketika pelayanannya bisa membangunkan orang lain di dalam Kristus, bukan untuk menjatuhkan orang lain. 是当他的事工可以建造他周围的同工，而不是让他们跌倒。 Nah, marilah kita melakukannya, bukan saja dengan perkataan kita, 让我们不但用我们的言语来去做， melainkan dengan teladan hidup yang nyata. 让我们用我们实际的生活的见证来去做。 Nah, kita akan menutup khotbah hari ini dengan satu kutipan dari seorang yang bernama Charles Stanley. 我们最后用 Charles Stanley 所讲的一句话来做结束。 Saudara-saudara, Charles Stanley berkata, Yesus datang sebagai seorang hamba, bukan sebagai superstar. 他说这么说，耶稣来是成为仆人，而不是成为明星。 Pelayanannya adalah contoh yang kuat dari pelayanan yang menghamba. 耶稣的事工是仆人事工的有力的例子。 Saudara-saudara, kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita bisa melayani sebagai seorang hamba. 我们感谢神，主耶稣已经为我们留下好的榜样，我们该如何的彼此服侍。 Dan hari ini kita juga bersyukur. 今天我们也感谢神， Karena Alkitab dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 21 yang kita baca hari ini kembali mengajarkan kita apa artinya menjadi seorang hamba Kristus. 让我们今天能够在哥林多前书第4章那边可以学习到，我们成为神的仆人到底是什么意思。 Nah, mari sama-sama kita ucapkan supaya ini bisa melekat di dalam hati pikiran kita. 我们一起来念这3点。 Hamba Kristus yang pertama apa? Seorang penata layan Kristus yang dapat dipercaya. 被神信任的管家。 Yang kedua, seorang yang berani menderita demi Kristus. 愿为基督受苦的人。 Yang ketiga, seorang yang melayani dengan motivasi untuk membangun orang lain di dalam Kristus. 有在基督里建造他人的动机。 我们祷告。